Okay, Datuk, so macam mana setakat ini Datuk dapat reaksi yang positif tak daripada pengundi sekarang? Okey, alhamdulillah hari ini masuk hari ke-6 berkempen sejak daripada penamaan calon. Jadi apabila hari ke-6 ni orang cakap dah maksudnya dari segi jentera pun dah memang maksudnya dia dah lebih fokus dan sebagainya. Dan dari segi untuk kita mengambil peluang untuk berjumpa dengan pengundi juga semakin hebat dijalankan walaupun dengan SOP pematuhan SOP. Jadi saya kira yang hari lagi berbaki lagi 6 hari ni saya harus memanfaatkan masa dengan sebaiknya untuk saya bertemu seramai mungkin pengundi-pengundi supaya apa yang saya hasrat saya dapat kita kongsikan khusus untuk masyarakat Tanjung Bidara. Dan saya juga melihat bahawa kali ini keadaannya cukup berbeza sekali sebab apabila kita tak dapat berkempen secara fizikal, ceramah besar dan sebagainya, tapi kaedah ini kita tak boleh deny, kita tidak boleh menidakkan bahawa ini yang akan dijadikan sebagai kayu ukuran ataupun SOP di peringkat nasional sekiranya adanya PRU kelak. Jadi pilihan raya negeri Melaka ni cukup penting sekali. Setakat ini Datuk jumpa pengundi, apakah macam isu-isu yang diorang bangkitkan? Okey, apabila saya turun ke bawah antara mereka mereka melihat pada peluang kalau saya jumpa budak-budak muda, jadi mereka inginkan peluang pekerjaan. Ada di antara mereka ada yang dah habis belajar tetapi tidak ada peluang pekerjaan yang sesuai dengan sijil mereka. Selain daripada itu juga kita juga bertemu dengan usahawan-usahawan, peniaga yang berhadapan dengan masalah pandemik baru ni. Jadi agak sukar mereka untuk berhadapan dengan situasi pandemik pada lepas, tetapi ada yang masih lagi, maksudnya they are still here, mereka masih lagi berada di sini dan masih lagi bertahan, dan kita harapkan supaya selepas pandemik ni mereka akan terus bangkit dan juga melihat peluang-peluang yang telah pun kerajaan berikan. Cuma kerajaan banyak umum, tetapi mungkin ada bila kita sembang ada bantuan ni ada yang mereka tidak sampai kepada pengetahuan mereka. Jadi sebab itu dari segi apa yang kerajaan bagi mungkin dah ada, tetapi dari segi penyampaian itu tidak sampai. Jadi saya rasa perlu dipergiatkan. Selain daripada kita melihat kita perlu menarik lagi ramai tentang keunikan daya tarikan yang paling mahal di Adun Tanjung Bidara adalah pantainya. Pantai Tanjung Bidara, pada Padang Kepunting, Galang Balak, destinasi pelancongan yang boleh kita terokai dengan lebih giat lagi tanpa kita tanpa elemen-elemen yang boleh merosakkan alam sekitar. Jadi kebersihan pantai perlu dididik dan sebagainya, perlu restructure balik. Yang ini saya kira perlu ada concerted effort, perlu ada usaha-sama yang berpusat dengan baik sekali supaya kita dapat melihat apa khazanah yang ada di Tanjung Bidara itu dapat kita ketengahkan dengan jayanya, insyaAllah. Okey, kalau jika diberi mandat sebagai wakil rakyat, apa benda yang pertama Datuk akan buat di kawasan ini? Okey, sekiranya saya diberi peluang dan juga diberi kepercayaan oleh rakyat di Dun Tanjung Bidara, pastinya pertamanya saya akan jumpa dengan mereka dahulu. Selain daripada dapat menerangkan apakah hasrat saya, pastinya adalah untuk melihat apakah macam kita turun ke bawah ni kita dah dengar dah apa dia punya harapan dan sebagainya. Of course, kalau sekiranya diberi mandat, saya akan nak jumpa dengan mereka dahulu, ucapkan terima kasih dan segi penghargaan kepada mereka. Dan yang keduanya, saya akan menyusun atur pimpinan masyarakat. Pastinya pimpinan masyarakat itu bermula dengan JPKK dan sebagainya, dan juga bertemu dengan agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam segi pembangunan ekonomi sosio budaya yang ada di dalam Dun Tanjung Bidara, supaya mereka dapat menghasilkan satu gerak kerja yang sangat baik. Dan mereka ini yang harus saya berikan pendedahan ilmu untuk pimpinan masyarakat ini, supaya apa yang daripada pusat sampai ke Dun, parlimen ke Dun ke bawah.
supaya sistem itu berjalan dengan baik dan lancar. Jadi kalau kita tengok ada yang selama ni stuck, bila saya jumpa kat orang kata dia dah mohon ni, saya cakap mohon kat mana? Okey, mungkin mohon dengan kampung tapi saya tidak sampai kepada saya. Jadi bila ada saluran proses itu tidak smooth jadi itu yang menyebabkan agak orang cakap agak terganggu. Jadi sebab itu saya fikir sistemnya ada, kita ikut dengan flow tersebut. Yang kedua juga kita melihat tengok mungkin sesi libat urus yang boleh kita adakan dengan kerajaan negeri, dengan kerajaan pusat, yang boleh peluang-peluang yang boleh kita bawa kepada Dun Tanjung Bidara. Banyak peluang-peluang yang ada dan kalau kita tengok tarikan macam saya cakap tadi, kita ada tarikan penyu. Okey, yang itu yang belum explore lagi masih green, masih hijau lagi, belum explore, tak ramai yang tahu. Okey. Dan juga dengan kebanjiran pelancong-pelancong daripada luar, dengan persatuan homestay, chalet dan sebagainya yang boleh kita pergiatkan dan insyaAllah sebenarnya banyak perancangan untuk Tanjung Bidara ini dan saya harapkan supaya apa yang kita rancang ini dapat sampai ke akar umbi supaya mereka pun rasa vibe, supaya mereka pun akan turut terlibat dalam untuk menjayakan apa juga misi dan misi saya untuk Dun Tanjung Bidara. Okay, a few more questions. Selepas minggu dah berkempen Dato' rasa kekok tak sebab ni kali pertama sebagai calon PN bukan BN dengan apa lagi sekarang ni melawan dengan BN. Zawan macam mana? Okey. Alhamdulillah, sebab ni kita tak rasa kekok pun, tapi sebab orang kampung sini pun dah mengenali dan mereka pun tahu kan. Cuma tadi saya dapat berpeluang dan duduk, so dia kata dia walaupun dia duduk kampung lain tapi dia makan kat Tanjung Bidara, so dia kata dia seronok ni. So dia kata selalu dia nampak daripada jauh. Yang seorang tu kata nampak dalam TV walaupun kat sana kan. Saya cakap okey, bila saya duduk dengan dia keterujaan dia. Cuma perempuan-perempuan ni so mungkin bila perempuan dia punya vibe tu lain kan. So, bila bersembang dia kata Datuk ni dia excited. Dan dia saya minta maaf Datuk, dia kata saya nak tanya. Dia nak tanya. Bila nak tanya saya pun sukalah nak dengar. So bila tanya kenapa Datuk ni, saya pun explain. Jadi nampaknya dia faham dan juga jelas apa yang saya ni. Dan sebenarnya dia bukannya soal parti sangat. Okey. Dia soal bagaimana kita menyantuni. Bagaimana kita berkhidmat kepada masyarakat, itu lebih penting. Wak Imam saya pakai baju lain pun, Wak Imam mereka bendera parti lain pun, tetapi kalau kita berkhidmat, nawai itu diperbetulkan, InsyaAllah Allah permudahkan. Dan selama ni pun saya pulangkan balik pada mereka. Selama ni pun saya cakap dekat diorang, even kat pejabat saya pun saya tak letak pun hanya orang tertentu saja masuk. Hanya parti ni saja yang boleh dapat bantuan, tak ada. Awak pembangkang ke, awak kerajaan ke, awak tak ada parti ke, awak tak suka ke apa, sangat dialu-alukan. Terutama sekali waktu pandemik. Waktu pandemik saya melihat bahawa orang Masjid Tanah ni ramai yang terkesan, terutama sekali untuk peniaga-peniaga kecil, usahawan-usahawan ni. Jadi sebab itulah khidmat politik saya adalah politik khidmat. Saya adalah wakil yang ditanggungjawabkan oleh rakyat untuk mewakili mereka. Walaupun saya bertukar bendera, saya bertukar parti, saya tak pernah lari daripada tanggungjawab. Okay. Dan itu saya harapkan supaya rakyat boleh menilai dan juga boleh memberi saya ruang dan juga percaya pada beri saya peluang. Saya tahu mungkin ada yang marah kan ni, tetapi sekali lagi saya nak tekankan bahawa apa yang saya lakukan ini adalah untuk orang Masjid Tanah. Apabila satu ketika dahulu, sewaktu Pakatan Harapan, saya ini sangat saya yang dekat di hati saya adalah agenda pendidikan. Jadi apabila Pakatan Harapan menang 2018, saya nak masuk ke sekolah, saya telah dihalang. Saya tak boleh nak masuk sekolah. Saya tak boleh nak jumpa dengan anak-anak sekolah. Saya anak kampung. Saya dulu family saya susah. Tapi disebabkan oleh galakan cikgu-cikgu, galakan pemimpin setempat, saya rasa saya dapat semangat. Dan saya nak bagi semangat pun untuk anak-anak kampung, anak-anak kita di kampung-kampung. Tapi apabila saya tak boleh masuk sekolah, saya rasa sangat sedih. Jadi sebab itulah saya ambil keputusan untuk ni.
So that agenda pendidikan terus saya boleh jumpa dengan mak ayah, saya boleh jumpa dengan sekolah-sekolah, saya boleh jumpa dengan guru, supaya apa juga yang kita nak perjuangkan ini, agenda pendidikan adalah sangat penting. Apatah lagi selepas waktu pandemik. Bagaimana anak kita yang keciciran waktu belajar tak masuk kelas, kita boleh bilang dengan jari. Yang ini pun tadi saya berbual dengan dia cikgu itu. Dia kata walaupun sekolah dah buka, kedatangan pelajar masih lagi agak maksudnya tidak sepenuhnya. Jadi macam mana keadaan mereka ni? Itu cukup penting sekali. Saya rasa setiap pemimpin harus meletakkan agenda pendidikan juga sebagai salah satu perkara utama dalam perjuangan mereka, supaya anak-anak kita ini pada hari ini dapat pendidikan yang sebaiknya untuk mereka survive. Dan hari ini cabaran cukup besar sekali, dan kalau kiranya kita tidak ikut perkembangan semasa, anak kita keciciran dan mereka akan dalam kerugian yang saya kira amat sukar untuk kita cope up dengan ni. Kerusi DUN Tanjung Bidara ni dianggapkan macam one of the hot seats lah, kan? Bukan, memang hot seats lah orang katakan. So antara nama besar Datuk dengan Datuk Rauf. So lepas minggu macam so-called berkempen lah, kan? Adakah Datuk boleh rasa dia tension sedikit untuk sekarang ni, because dah nak dekat towards undi kan? Ada ke rasa dia orang cakap kerusi DUN Tanjung Bidara kerusi panas. Saya kira panas tu sebab panas cuaca pantai laut, air laut orang cakap tak ada. Saya kira kalau kat mana-mana pun it depends pada terjemahan, tapi ramailah orang cakap tu kan. Tapi apa pun pada saya, tugas saya telah diamanahkan oleh Presiden dan juga pucuk pimpinan parti adalah untuk saya berusaha untuk memenangi kursi N02 Tanjung Bidara. Macam saya cakap tadi, masa tinggal 6 hari. Jadi pelbagai pihak menggunakan kaedah yang berbeza untuk menyantuni pengundi, dan terpulang pada kematangan, kebijaksanaan dan kemahuan pengundi di dalam N02. Jadi saya kira kalau saya buat macam-macam kempen dan sebagainya, tetapi kalau pengundi kata saya tak nak ni, bagi CA ataupun CB, terpulanglah. But sekarang ni tempoh berbaki 6 hari ni, saya cubalah buat yang terbaik, walaupun panas ke sejuk ke kan, walaupun orang cakap macam-macam inilah terma yang diberikan, kita cuba buat yang terbaik lah. Okay, one last question. Antara disebut sebagai calon, Datuk adalah salah satu antara yang disebut yang boleh jadi ketua menteri. Mungkin Datuk nak komen sikit pasal tu, dengan kenapa pengundi kena undi Datuk? Okey, yang itu hanya cakap-cakap orang dan juga mainan social media. Saya tak rasa pun benda tu, sebab benda ni pun timbul dalam 2 minggu 3 minggu akhir ni. Saya pun macam bila ada orang sampaikan, saya pun macam cakap ini social media punya propaganda dan sebagainya, dan saya tak nak lari daripada fokus saya. Tugas saya asalnya patut saya tak perlu bertanding pun. Patut saya tak perlu bertanding sebab saya dah parlimen, saya dah jadi timbalan menteri. Tetapi niat saya, because pilihan raya pada kali ini adalah pilihan raya negeri yang sangat crucial, yang harus diterjemahkan dari segi sudut kemenangan Perikatan Nasional untuk diguna pakai di peringkat nasional. Sama ada dari segi machinerisnya, sistemnya, peraturan ataupun budaya kerja, bagaimana yang dilakukan untuk PRN kali ini. Sebab itu saya merasakan bahawa saya sebagai ketua bahagian Bersatu perlu bantu Perikatan Nasional untuk menang pilihan raya kali ini. Dan sebab itu saya menawarkan pada Presiden, boleh tak saya bertanding di kerusi Air Limau. Itu asasnya lah. Asal tak boleh bertanding, tapi sebab nak bantu kemenangan, menyumbangkan at least satu kursi. Sebab itu saya tawarkan untuk saya di Air Limau. Tetapi Tan Sri Presiden kata, Amy, Tanjung Bidara. Jadi saya akurlah. Dan ini pun bukan satu tugas yang mudah, satu tugas yang agak berat, sebab semua orang tahu, umum tahu, kursi N02 Tanjung Bidara adalah sejak daripada lazim daripada
awal sejak daripada dulu adalah merupakan tradisi, adalah merupakan kuat Barisan Nasional. Jadi saya ambil tanggungjawab itu untuk memberikan, sekurang-kurangnya ada saingan sikit lah. Saya memberikan pilihan pada anda, semua pengundi di N02 Tanjung Bidara. Sebab itulah saya dengan rendah diri, saya mohon supaya semua pengundi-pengundi di Tanjung Bidara dapat memberikan saya peluang untuk saya meneruskan khidmat saya di N02 pula. InsyaAllah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, kakak, adik, abang semua memberikan saya peluang berkhidmat, InsyaAllah saya akan cuba sehabis baik, dan sistem apa yang saya lakukan untuk di Parlimen akan saya guna pakaikan untuk di Dun Tanjung Bidara, terus berkhidmat untuk masyarakat, terus menyantuni masyarakat, terus membantu rakyat. Dan saya nak melihat Tanjung Bidara ini terkenal semula seantero, bukan hanya di Melaka, bukan hanya di nasional, tetapi di seluruh dunia, kerana kita mempunyai khazanah yang cukup baik, yang cukup mahal sekali. InsyaAllah semoga Allah mempermudahkan urusan, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pengundi yang memberikan peluang dan juga memberikan kasih sayang yang diterjemahkan dalam bentuk undi nanti. InsyaAllah kita jumpa 20 hari bulan, dan untuk juga pengundi awal 16 hari bulan, jangan lupa untuk keluar undi 16 hari bulan, insyaAllah. Terima kasih. Bagi saya tak berani nak cakap lebih lah kan, tak? Berapa ya, walaupun 3 penjuru, tapi kita fokus pada 2 je, dah taruh dengan emas je. Maka saya cakap tadi, mana dua-dua hebat, kita tak boleh buat apa. Dua-dua orang yang bagus. Itu saja. Bagi saya dua-dua orang yang bagus, orang yang baik. Salah silap manusia tu biasalah, apa yang terlepas. Betul tak? Bagi saya dua-dua orang baik. Terpulanglah pada kita orang kawasan ni menentukan. Saya fokus pada 2 je, ada terawat dengan emas. Tapi dua-dua orang baik. Biasalah manusia ada salah silap kan, betul tak? Sikit tu biasalah. Tapi memang dua-dua okey lah. Ada baik. Terima kasih. Okey. Apa pandangan makcik pasal Dato' Mas Calon. Saya dah pukul tadi terbaik. Terbaik tu menyeluruh lah. Dari segala segi lah, insyaAllah. Itu tu lah. Yang sebab apa, ada perkara yang kita tak boleh tahu. Ni peribadi orang. Ada pun kita tahu. Yang saya tahu terbaik. Itu je. Keluarga dia, kawan saya, mak dia, murid saya, bapak dia, kawan saya, macam itulah. Nenek 75 tahun, mak dia dulu adalah dulu kita cerita lama kan. Lama lah. Okey lah. Okey yang. Jadi makcik, terima kasih. akan undi dia lah. Undi di tangan saya. Kalau saya beritahu mana di hati awak. Betul. Kalau saya beritahu dah ada di hati awak. Di tangan saya, di hati saya, insyaAllah. So apa pendapat makcik antara pertemuan Mas dengan Datuk Rauf? Biasa. Di sini memang biasa itu. Di sana memang biasa itu. Maksud biasa tu biasanya orang ni pun cerita pun memang baik, dia cerita pun memang baik. Kadang-kadang kita istihara lah di mana yang terbaik. Betul? Susah tak mengundi katanya kali ni. Kali ni rasa kalau macam side makcik lah, side makcik oleh rakyat itu semua kan. Orang setempat sini. Rasa makcik kali ni nak mengundi susah tak nak pilih? Macam mana? Kali ni nak mengundi susah tak nak pilih calon tu? Tak susah bagi orang biasa je, tak susah. Jari kita yang menentukan, bagi orang biasa tak susah. Sebab makcik kata susah, makcik alami 10 kali mengundi. 75 tahun, takkan dah 7 kali tu. Kalau 5 tahun, kan umur 20 mula mengundi, 50 tahun dah 10 kali. Sebabnya calon kali ni, kalau kita ikutkan lah calon kali ni, dua-duanya pun daripada asalnya daripada barisan. So bila dia dah jadi macam ni, so rasa-rasa susah ke nak itu pilihan dia. Itu pilihan dia. Pilihan kita lah tanya diri kita. Pilihan dia punya. Itu pilihan dia. Ini kerja Allah. Dan kerja
kerja Allah, kita tak boleh nak tu. Ya, ni kerja Allah yang. Okey, terima kasih.